Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tuan-tuan, kita berada di fasa keempat Perintah Kawalan Pergerakan. Bermula dengan fasa yang pertama di pertengahan Mac yang lalu, kemudian dilanjutkan sehingga fasa yang kedua dan dilanjutkan lagi pada fasa yang ketiga, dan sekarang kita memasuki fasa keempat. Fasa keempat, tuan-tuan, bakal berakhir sehingga 12 Mei 2020. Adakah Perintah Kawalan Pergerakan ini akan betul-betul berakhir pada 12 Mei 2020 atau akan dilanjutkan sehingga memasuki fasa yang keenam? Jadi, andai kata Perintah Kawalan Pergerakan ini yang sekarang ini berada di fasa yang keempat dijangka berakhir pada 12 Mei, andai kata Perintah Kawalan Pergerakan ini dilanjutkan dalam lagi sehingga memasuki fasa seterusnya, maka kita akan mendapati raya tahun ini kita akan terpaksa berkurung di rumah, tidak mampu untuk keluar beraya menyambut hari raya sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Ini agak memberi sedikit perasaan yang luar biasa bagi kita sebagai rakyat Malaysia, kerana sememangnya tradisi perayaan di Malaysia, kita ada tradisi kunjung mengunjung, rumah terbuka, open house. Kita akan berayasakan, kita akan mendapati jalan-jalan raya di setiap negeri, di setiap kampung, di setiap bandar akan sesak dengan kenderaan. Itulah suasana biasa bila mana tibanya musim perayaan. Dan di musim perayaan juga pastinya ada kenduri kendara, majlis perkahwinan, majlis kesyukuran, yang mana kita menyaksikan ramai mereka-mereka berkunjung, bergerak memenuhi jalan raya untuk menghadiri kenduri kendara, open house dan sebagainya. Namun, andai kata Perintah Kawalan Pergerakan ini dilanjutkan lagi sehingga memasuki fasa seterusnya, maka Perintah Kawalan ini akan berakhir barangkali 26 ataupun 28 Mei 2020, di mana kita akan tempoh 1 Syawal itu akan jatuh pada dalam tempoh kita menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan. Pastinya saya dan seluruh rakyat Malaysia mengharapkan yang terbaik. Kita ingin raya dalam keadaan seperti mana biasa, berkunjung, mengunjung, mengamalkan tradisi-tradisi yang kita amalkan sejak turun menurun. Tapi jika mana perintah Kawalan Pergerakan ini terpaksa dilanjutkan, maka kita akan dapati, kita akan melihat raya tahun ini kita tidak ada solat sunat hari raya, mungkin tidak dapat dilaksanakan di masjid-masjid. Mungkin kita akan terpaksa beraya di rumah, hanya keluarga kecil kita di rumah sahaja, tidak ada tradisi kunjung mengunjung. Jadi tuan-tuan, setakat hari ini kita belum tahu lagi. Kita belum tahu lagi sama ada Perintah Kawalan Pergerakan ini bakal dilanjutkan ataupun tidak. Adakah ianya betul-betul berakhir pada 12 Mei atau sebaliknya. Jadi apakah justifikasinya, sama ada perlukah Perintah Kawalan Pergerakan ini dilanjutkan ataupun berakhir pada 12 Mei yang akan datang. Jadi tuan-tuan, jika mengikut kepada situasi COVID-19 semasa di negara kita, kita dapati daripada awal Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan menunjukkan jumlah new case ataupun jumlah jangkitan baru COVID-19 di negara kita makin
menunjukkan penurunan. Jika awal dahulu kes yang tertinggi kita pernah capai sehingga 200 lebih new kes di negara kita. Jumlah kes sehari. Namun dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini yang sudah memasuki fasa yang keempat, kita dapati jumlah new kes sehari sudah makin menurun. Sehingga kan semalam 27 April, jumlah new kesnya adalah lebih kurang 40 orang. Yang mana lebih rendah jika nak dibandingkan dengan jumlah mereka yang telah diisytiharkan sembuh daripada COVID-19. Itu menunjukkan satu petanda yang baik. Satu petanda yang mana kita dah berjaya mengekang penularan COVID-19 di negara kita khususnya. Jadi mengikut kepada pendapat pakar, secara idealnya Perintah Kawalan Pergerakan ini diberhentikan berakhir bila mana jumlah new kes kita sudah mencapai zero sehari. Bermakna dalam tempoh kita berbaki lagi 2 minggu untuk Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita mengharapkan dalam tempoh 2 minggu ini jumlah new kes kita mencapai angka zero sehari. Jadi jika angka zero ini sudah kita capai, maka saya mempunyai mungkin pihak kerajaan mempunyai satu kekuatan, satu alasan kukuh untuk menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 12 Mei nanti. Jadi peranan kita, peranan saya, peranan seluruh rakyat Malaysia untuk memastikan tempoh 2 minggu ini agar kita terus stay at home, elakkan keluar daripada rumah. Jika tidak ada urusan-urusan yang mustahak ataupun mendesak, mainkan peranan anda sebagai rakyat Malaysia, sentiasa amalkan penjarakan sosial, sentiasa mengamalkan good hygiene, amalan kesihatan yang baik agar tidak ada lagi penularan COVID-19 berlaku di negara kita. Jadi kita sama-sama doakan agar Perintah Kawalan Pergerakan ini yang berbaki 2 minggu sahaja lagi untuk kita menghentikan penularan COVID-19 di negara kita. Dan insya-Allah jika kita sudah mencapai angka kosong new kes sehari, maka saya yakin Perintah Kawalan Pergerakan ini akan betul-betul berakhir pada 12 Mei nanti. Namun jika tempoh 2 minggu ini kita masih lagi leka, masih lagi lalai dan sudah menjangkakan negara kita sudah bebas 100%, maka rakyat pun keluar tidak mengambil endah tentang nasihat-nasihat kerajaan, maka tidak mustahil jumlah new kes akan terus meningkat dan wujudnya kluster-kluster yang boleh menyebabkan mencetuskan lebih banyak kes-kes di negara kita. Jika itu berlaku, maka terimalah padahnya tahun ini kita beraya dalam keadaan kita dikawal pergerakan, disekat kita daripada melakukan aktiviti-aktiviti sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Jadi tuan-tuan, saya ingin menasihati lagi sekali diri saya dan juga diri tuan-tuan kita semua agar mainkan peranan kita sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini agar Perintah Kawalan Pergerakan ini mampu menyekat penularan COVID-19 dan kita mampu mencapai angka kosong new kes sehari, dan akhirnya kita dapat menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan ini pada 12 Mei sebagaimana yang telah dirancang, sebagaimana yang telah ditentukan oleh kerajaan. Namun jika sebaliknya, ia akan berlanjutan sehingga kita terpaksa beraya di rumah-rumah disekat pergerakan kita. Jadi pastinya semua tidak mahu beraya dalam keadaan kita disekat pergerakan kita. Maka mainkan peranan anda, mainkan peranan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Kita jaga kita, stay home, stay safe. Kita semua adalah frontliner. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.